approach yang ketiga, pendekatan yang ketiga di dalam PDP STEM. Okey, apa itu pembelajaran berasaskan masalah? Okey, pembelajaran berasaskan masalah merupakan satu pembelajaran yang mencabar pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar. Okey, kita tengok framework pembelajaran berasaskan masalah. Dia ada, bila kita tengok slide ni, sebenarnya dia ada 5 langkah utama untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan masalah. Kita mulai dengan penentuan masalah. Sekali lagi, di dalam stage 1, pembelajaran berasaskan masalah, mengemukakan isu sebenar yang kompleks dan mencabar pemikiran murid dengan memberikan soalan. Memberikan soalan. Murid diberikan satu senario sebagai contoh pencemaran alam sekitar, kita berikan satu video. Jadi kita akan mula memberikan satu isu, apakah pencemaran yang berlaku di dalam video itu. Sebagai contohnya, kita telah memberikan satu soalan. Agar mereka dapat mengemukakan apakah isu sebenar yang berlaku di dalam video pencemaran itu. Jadi akhirnya mereka akan masuk ke stage 2. Cuba membuat pemahaman masalah. Apa masalah yang berlaku di dalam video pencemaran itu? Jadi murid mengenal pasti dan memahami masalah. Apabila mereka mengenal pasti, video itu sebenarnya ialah pencemaran udara. Sebagai contohlah. Jadi soalan-soalan ini akan berbeza dari semasa ke semasa berdasarkan perancangan RPH guru mata pelajaran masing-masing. Okey, kita move ke stage yang ketiga, iaitu penyelesaian masalah. Mengaplikasi kemahiran prinsip dan teori kaedah penyelesaian masalah yang sesuai. Jadi bila kita rujuk kit penerangan Pak 21 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dia memberikan kita satu panduan sekali lagi. Kementerian Pendidikan Malaysia ni sangatlah beri kemanusiaan kepada kita warga pendidikan ini. Okey, dia memberikan lagi kita satu cara untuk menyelesaikan masalah, iaitu menggunakan kaedah 5W1H. 5W. Who, what, where, when, which, dan 1H itu adalah how. Jadi kita boleh perkenalkan 5W1H ni kepada anak murid kita. Pencemaran udara yang kamu nampak di stage 2 itu. Okay, what happened? Pencemaran udara. When dia happen? Apabila pembakaran kilang, asap kereta ataupun pembakaran terbuka berlaku. Ini adalah soalan-soalan yang kita expect daripada murid. Okay, where dia berlaku? Di kilang. Lagilah kalau di daerah Tawau. Kami di daerah Kuala Penyu ni tidak nampak sangat pencemaran ini sebab kami berada di tepi laut, pantainya yang sangat cantik di Kuala Penyu. Tapi di daerah Tawau ia dikelilingi oleh banyak ladang-ladang kelapa sawit. Jadi of course murid-murid di daerah Tawau akan terdedah dengan pencemaran udara ini berbanding dengan murid-murid kami di sini. Jadi mereka akan boleh menggunakan kerangka atau pengetahuan sedia ada mereka untuk menjawab tajuk ini. Okey, seterusnya kita masuk stage yang keempat, penilaian, menyenarai dan menilai cadangan penyelesaian masalah. Murid menilai cadangan-cadangan untuk menyelesaikan pencemaran alam sekitar dan perbincangan secara kumpulan mulai berlaku. Okey, bagaimana untuk mengawal pencemaran udara ini? Mereka sudah mula membuat evaluation. Okey, judgmental pun sudah mula. Dan di sinilah guru masuk sebagai facilitator, bimbing mereka. Okey, dan yang terakhir, penentuan. Murid berunding dan membuat keputusan secara kolektif. Jadi dalam penentuan kita boleh menggunakan pembentangan. Hasil daripada keputusan kolektif mereka itu dikongsi kepada guru ataupun kepada rakan sekelas melalui pembentangan. Sekarang pembentangan kita lagi hebat, sudah tidak boleh bersemuka, tidak boleh buat gallery walk dan sebagainya. Kita menggunakan banyak platform seperti Google Meet, kita boleh berzoom, kita boleh Google Classroom, dan sekarang lagi WhatsApp dan juga Telegram kita sudah boleh video conference video conference. Jadi gunakan digital tools ini untuk menyokong lagi pelaksanaan pembelajaran berasaskan masalah, berasaskan projek dan juga berasaskan inquiry. Okey, seterusnya
Rasanya saya sudah masuk ke dalam slide saya yang terakhir untuk sesi yang kedua ini, iaitu The Magic of Sparking Creativity Through STEM. Sekiranya kita menggunakan pendekatan STEM, apa yang akan berlaku kepada anak murid kita. Sebenarnya kita susah-susah ini semua, fikirkan segala benda, alat ini semua, rancang dan sebagainya. Sebenarnya satu saja poin dia, iaitu untuk kemenjadian anak-anak murid kita yang dikasihi. Jadi diharapkan dengan pendekatan STEM ini, kemahiran murid kita dari segi problem solving, creativity, teamwork, critical thinking, independent thinking, initiative communication dan juga digital literasi ini akan dapat dizahirkan dan seterusnya melahirkan anak-anak murid kita yang mempunyai 6 aspirasi murid yang dihajatkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu. Okey. Dan saya tutup sesi yang kedua ini dengan satu quote yang sangat menarik bagi saya, iaitu creativity is the secret sauce to science, technology, engineering and mathematics STEM. It is a STEM virtue. Jadi creativity ini dia merupakan satu elemen yang sangat penting di dalam mengintegrasikan sains, teknologi, engineer dan matematik ke dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi rasanya sampai itu saja ya sesi saya untuk kali ini. Sekiranya ada apa-apa soalan sebelum kita masuk ke strategi saya yang kedua. Saya pulangkan kepada moderator. Terima kasih Puan Asrifah. Begitulah dia tadi ya perkongsian yang berinformasi daripada Puan Asrifah kita, iaitu pendidikan STEM, pencetus minda, inovatif dan kreatif. Saya bacakan dahulu soalan daripada penonton kita di ruangan sembang daripada Cikgu Muzlina binti Samir. Soalan beliau adalah, adakah My Science Notebook dan PBL guru perlu menyediakan panduan ataupun guideline secara keseluruhan untuk menjalankan aktiviti oleh murid? Dipersilakan Puan. Terima kasih Cikgu Muzlima atas sebenarnya dia ada dua soalan ya, tapi dia ada dua isu tetapi dirangkum dalam satu soalan. Adakah panduan yang jelas perlu disediakan oleh guru dalam pelaksanaan PBL dan juga My Science Notebook? Jawapannya Cikgu Muzlima, ya, apabila kita membaca manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang disediakan oleh BPSH, Kementerian Pendidikan Malaysia pada 14 September 2020 yang lalu, di sana jelas diterangkan flow bagaimana untuk melaksanakan PBL ini, terutamanya PBL ya. Satu garis panduan yang jelas perlu disediakan terlebih dahulu oleh guru mata pelajaran masing-masing agar garis panduan itu dikongsi kepada murid yang berada di rumah untuk dilaksanakan, dikongsi sama ada melalui WhatsApp, email, ya, Telegram ataupun apa-apa platform yang dirasakan bersesuaian. Dan sebenarnya justifikasi ataupun the reason kenapa panduan itu perlu dilaksanakan ialah pengajaran dan pembelajaran bersemuka tidak dapat dilaksanakan ya dalam tempoh PDPR ini. Oleh itu panduan itu adalah untuk membantu ibu bapa. Ya, sekarang kita nampak konsep ibu bapa itu adalah menjadi pembantu guru kepada anak-anak mereka melaksanakan PDPR di rumah. Sekiranya panduan itu tidak ada, adalah agak sukar ya bagi ibu bapa membantu kita. Jadi kita perlu gunakan ya peluang-peluang yang ada, contohnya ibu bapa ataupun penjaga di rumah untuk memastikan ya pengajaran dan pembelajaran itu tidak loss, learning loss itu tidak berlaku. Ya, kita mau engagement antara kita dengan murid itu sentiasa ada, dibantu oleh ibu bapa. Dan panduan-panduan inilah yang perlu kita supply, ya, yang perlu disediakan oleh guru agar ibu bapa dapat membantu kita ya mengajar anak mereka di rumah. Dan sekiranya pembelajaran kendiri telah berlaku,
ya ke atas anak-anak kita di rumah. Apabila kita train mereka sudah 2 tahun ini, kita train mereka dengan panduan-panduan ini, saya rasa ibu bapa sudah tidak berapa terkesan dengan perkara ini bila panduan yang jelas itu dapat bila panduan jelas itu dapat dibaca dan difahami oleh anak-anak kita di rumah, akhirnya pembelajaran kendiri berlaku, ya, penerokaan berlaku, dan akhirnya proses untuk menghasilkan produk akhir pembelajaran itu terbentuk. Nah, begitu juga dengan My Science Notebook. Okey, My Science Notebook dia ada 4 format, ya, dimulai dengan soalan, hipotesis, pengumpulan data, dan juga wrap up, kesimpulan. Jadi sebelum melaksanakan My Science Notebook, guru perlulah membimbing terlebih dahulu murid-murid yang berada di rumah, ya, melalui kaedah apa? Kaedah online sebagai contoh. Bimbing mereka how soalan. Okay, dalam buku notebook tu dia mesti ada soalan. Lepas tu dia mesti ada hipotesis. Hipotesis pun kita perlu beri garis panduan. Bagaimana untuk membina hipotesis? Jika dan maka, kalau ini tinggi itu rendah, dia ada cara kan, dan pengumpulan data, dan seterusnya buat wrap up. Dan di dalam wrap up itulah kita akan dapat tahu adakah objektif pembelajaran RPS cikgu pada ketika itu tercapai ataupun tidak. Jadi saya harap jawapan yang saya berikan tadi dapat memberikan sedikit pencerahan kepada cikgu muslimah.